Ya, dalam segmen Lindung Diri, Lindung Semua, sudah pastinya kita nak bercerita tentang bagaimana penglibatan pihak swasta demi kejayaan vaksinasi dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan juga sektor perubatan swasta juga sebenarnya amat penting dalam kita memberikan bantuan ataupun kita mendampingi keperluan fasiliti kesihatan, khususnya apabila fasiliti kesihatan kerajaan juga sudah pun mula berada pada tahap optimum untuk digunakan sepenuhnya. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang pelibatan sektor swasta demi kejayaan vaksinasi negara, kita terus saja bersama dengan Dr. Anas Alam Faizli yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation. Apa khabar? Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, terima kasih. Okey, bekerja dari rumah ke tu? Ya. Bekerja dari rumah ke tu? Bekerja dari mana-mana untuk ubat COVID-19, insyaAllah. Yalah, situasi sekarang kan kita perlukan fleksibiliti. Okey, Doktor, kita nak cerita berkenaan vaksin, vaksinasi negara bagi penglibatan pihak swasta. Difahamkan untuk bulan Jun ini, ya, bermula bulan Jun ini, kita akan menggerakkan lebih banyak lagi PPV dan sebagainya dan ini akan melibatkan pihak swasta lah. Jadi bagaimana setakat ini persediaan daripada pihak swasta sendiri untuk mempercepatkan lagi program PICK ini? Terima kasih Syuhaida. Protect Health seperti yang semua maklum dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Lantikan ini berlaku pada bulan Mac dan dengan sasaran untuk memberi vaksin kepada 30% daripada jumlah sasaran untuk mencapai herd immunity. Lantikan ini dibuat kerana pengalaman Protect Health dalam jalinan awam swasta ketika program PKB 40 dan juga pengalaman Protect Health sebagai strategic purchaser. Dan seperti yang Syuhaida maklum dengan PPV Mega yang akan dibuka, ada melibatkan penglibatan pengamal perubatan swasta dan perancangan sedang dilakukan dengan teliti berbekalkan pengalaman-pengalaman kerajaan membuka PPV AstraZeneca dan PPV awam yang lain, Syuhaida. Ya, Tuan, untuk kita melihat bagaimana kita melihat kepelbagaian ataupun variasi yang telah pun diwujudkan melalui pusat pemberian vaksin atau PPV, bukan saja fasiliti kesihatan kerajaan tetapi juga fasiliti swasta juga turut digerakkan. Ini satu perkara yang baik juga, Doktor, kerana kita melihat bagaimana peranan Protect Health untuk menggerakkan dan juga membuka pusat pemberian vaksin khususnya untuk menyempurnakan PICK ini. Terima kasih Encik Ismail. Jadi kalau saya boleh terangkan sedikit apa beza PPV awam dan PPV swasta. Jika kita di PPV awam ada dua fungsi utama, iaitu fungsi KKM dan bukan fungsi KKM. COVID Immunization Task Force dilantik sebagai badan yang melihat semua PPV pusat pemberian vaksin di Malaysia, dan di PPV awam terdapat fungsi KKM dan fungsi bukan KKM. Ya. Manakala penglibatan pengamal perubatan swasta pula mempunyai dua kaedah. Pertama, pengamal perubatan swasta terlibat membuka pusat pemberian vaksin di fasiliti masing-masing. Maksudnya di general practitioner, di klinik pakar, di hospital swasta dan juga di pusat jagaan ambulatory care center. Maksudnya PPV ini adalah di bawah kendalian pengamal perubatan swasta. Semua orang awam jika mendapat lokasi vaksin dalam MySejahtera menuju ke PPV swasta ini, mereka boleh ke sana. Vaksin diberikan oleh kerajaan dan orang awam tidak perlu membayar apa-apa pun menerima vaksin di PPV swasta. Kaedah kedua pula adalah penglibatan pengamal perubatan swasta di PPV di luar fasiliti mereka. Maksudnya healthcare organizer daripada swasta pergi ke PPV Mega, contohnya di PPV AstraZeneca, dan melaksanakan tugas-tugas kesihatan, terutamanya stesen 3 iaitu pre-vaccination assessment, stesen 4 iaitu stesen pemberian vaksin dan juga pengurusan adverse effect AEFI management.
Doktor, kalau kita lihat sasaran untuk suntikan vaksin setiap hari adalah 150,000, dan kalau kita lihat daripada suntikan 150,000 ni tak lama lagi pecahannya akan diberikan kepada pihak swasta juga untuk melaksanakan dan juga melengkapkan sasaran ini. Jadi kalau doktor boleh kongsikan berapakah jumlah sasaran yang ditetapkan oleh pihak swasta, terutamanya PPV swasta ini setiap hari untuk mereka menerima suntikan vaksin ini? Ketika lantikan diberi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan meletakkan sasaran antara 30 hingga 40% daripada jumlah sasaran imunisasi. Pada masa ini, penglibatan pengamal perubatan swasta mewakili lebih kurang 20,000 dos sehari daripada jumlah 100,000 dos sehari yang digabungkan dengan pemberian vaksin di pusat-pusat pemberian vaksin kerajaan. Dan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, di mana kerajaan mensasarkan untuk mencapai 200,000 dos sehari sebelum hujung bulan Jun. Daripada Protect Health, kami mensasarkan supaya pengamal perubatan swasta dapat menyokong sasaran ini dengan mencapai sekurang-kurangnya 80,000 dos sehari sebelum 30 Jun 2021. Ya. Doktor, melihatkan kepada jangkitan kes yang tinggi di tempat kerja, khususnya di kawasan-kawasan industri dan juga di kawasan perkilangan, ini menuntut untuk majikan ataupun pemilik-pemilik kilang, malah pemilik-pemilik perindustrian ini untuk mempercepatkan proses imunisasi bagi pekerja-pekerja dan juga staf mereka. Jadi dalam perihal ini, apakah respon daripada pihak Protect Health untuk melihat kerjasama yang mungkin boleh diwujudkan dengan pihak industri ataupun pihak perkilangan supaya boleh memberikan jumlah vaksin yang besar dan juga dimulakan program vaksinasi secara besar-besaran khususnya untuk industri perkilangan? Saya difahamkan CITF bersama dengan Kementerian Berwajib telah banyak melaksanakan perbincangan mengenai tajuk ini. Fokus utamanya adalah critical economic sector. Maksudnya fokus utamanya adalah barisan ekonomi yang perlu berjalan walaupun PKP. Contoh mudah, sektor makanan, pasar burung dan lain-lain. Jadi secara peribadi saya juga melihat keperluan mereka untuk diberi vaksinasi, dan framework serta perincian akan diumumkan oleh pihak berwajib COVID Immunization Task Force. Doktor, dari perspektif rakyat, sebab sekarang ini penglibatan pihak swasta mungkin belum lagi secara meluas, jadi ramai yang sekarang ini kalau ingin ke PPV, mereka yakin ini di bawah MySejahtera. Tapi apabila ada pembukaan PPV daripada pihak swasta nanti dan juga mega PPV, bagaimanakah mekanisme yang akan dilaksanakan? Adakah mereka perlu lagi mengikuti di bawah aplikasi MySejahtera, ataupun ada cara lain yang mereka perlu ikuti untuk mendapatkan suntikan vaksin di PPV swasta? Saya faham confuse yang berlaku apabila pengumuman fasiliti swasta terlibat dalam PICK. Tetapi sebenarnya penglibatan fasiliti swasta ini adalah tambahan fasiliti kepada fasiliti kerajaan yang sedia ada. Maksudnya sasaran akhirnya adalah menambah kapasiti pemberian vaksin, dan vaksin-vaksin ini adalah vaksin yang diberikan oleh kerajaan, dan pemberian vaksin oleh fasiliti swasta adalah secara percuma kerana ini adalah program kerajaan. Yang perlu difahami adalah apabila perkara ini diumumkan, ramai yang bertanya di manakah hospital swasta yang terlibat sebagai PPV, di manakah GP yang terlibat sebagai PPV. Kami ingin ke sana untuk mendapatkan vaksin. Bagi saya tidak penting di mana lokasi-lokasi GP atau hospital swasta ini, kerana tidak ada bezanya sama dengan PPV awam. Algoritma MySejahtera itu akan melihat di mana penerima vaksin itu berada dan akan memberikan pusat pemberian vaksin yang berdekatan dengan penerima. Ya.
Dan mereka perlu mendaftar melalui MySejahtera untuk mendapatkan appointment, temu janji. Sudah pasti MySejahtera dan juga laman SAWang yang disediakan oleh pihak MOSTI adalah pendaftaran asas yang perlu dilengkapkan untuk kita mendapatkan pemberian ataupun temu janji bagi program imunisasi COVID-19. Doktor, seperkara lagi tentang dapatan dan juga bagaimana laporan yang ditunjukkan iaitu tentang Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit untuk pembelian dan juga perolehan vaksin. Jadi ini perkara ini telah menimbulkan mungkin pandangan positif tentang bagaimana keseriusan Kerajaan Negeri dalam memberikan vaksin khususnya kepada rakyat, dan juga ini telah pun diikuti oleh kerajaan negeri-negeri yang lain. Jadi ini satu perkara yang positif untuk kita melihat kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi apa respon doktor dalam menilai kepada kerjasama yang perlu diwujudkan bukan sahaja di peringkat MOSTI dan juga Kerajaan Persekutuan, tetapi juga perlu mendapatkan kerjasama daripada yang kukuh daripada kerajaan negeri juga, doktor? Kita sentiasa menyokong kerjasama yang erat daripada segi persekutuan dan kerajaan negeri, kerana hanya dengan kerjasama erat kita mampu melaksanakan program ini secara berkesan dan teratur. Yang penting sebab pepatah failing to plan is planning to fail. Yang penting adalah perancangan yang teliti dan bersepadu yang boleh dilaksanakan oleh CITF pusat. Dan saya ingin ambil kesempatan ini, kalau Encik Ismail tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang dibebani dengan tugas kerja yang sangat berat, dan bilangan katil-katil ICU juga sudah penuh, dan kita perlukan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk fokus melawan pandemik ini. Dan saya ingin ambil kesempatan ini untuk menyeru semua pengamal perubatan swasta untuk terlibat dalam program vaksinasi negara. Kita perlu kurangkan beban kerajaan melawan pandemik COVID ini, kerana ramai petugas kesihatan seluruh negara yang masih belum terlibat dalam program vaksinasi COVID ini. Dan saya ingin mengambil peluang ini untuk menyeru semua 9,000 fasiliti swasta untuk menyertai program imunisasi COVID kebangsaan. Pada waktu ini, setakat hari ini, lebih 2,600 pengamal perubatan swasta fasiliti telah berdaftar dengan Protect Health, dan kami telah melatih lebih daripada 6,000 petugas kesihatan seluruh negara. Dan saya pasti bilangan ini boleh digandakan dengan komitmen dan keseriusan daripada pengamal perubatan swasta. Saya sangat alu-alukan penglibatan pengamal perubatan swasta dalam program imunisasi COVID kebangsaan. Okey, baik. Perkongsian yang konklusif dan juga satu pandangan yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Anas Alam Faizli yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation. Terima kasih, Doktor. Sama dengan. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Lindung diri, lindung semua. InsyaAllah. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih, Doktor, bersama kami hari ini.